saya nak relatekan dengan COVID ni. Kalau ikut pandangan Islam, ya, COVID ini bukan semata-mata kecuaian manusia. Dalam erti kata bahawa manusia yang melakukan kajian-kajian daripada kecuaian itu, akhirnya kajian terhadap virus itu, ya, sudahnya menjadi mutant. Tetapi dalam soal yang lain pula, di antara punca bala dalam pandangan agama ialah zina yang berleluasa. Ya, wa idza fasha fihimuz zina ammahumul bala. Apabila berleluasa zina, maka bala dan wabak Tuhan akan merata di muka bumi ini. Sebab itu kalau tuan-tuan perhati dari sudut statistiknya, tempat yang banyak wabak ini tempat yang ada dua perkara, pelancongan dan pelacuran. Ya, dua P ni dia berkait. Ada pelancongan, akan ada pelacuran. Ya. Jadi bukanlah saya secara blanket begitu, tetapi cuba tuan-tuan tengok Brazil, cuba kita tengok Itali, cuba kita tengok Amerika, cuba kita tengok Eropah, cuba kita tengok India, ya. Jadi ini tempat-tempat yang memang, ya, kita kata bila fasha fihimuz zina, apabila free sex itu berlaku dengan berleluasa, maka ammahumul bala, kata Allah, akan meratalah bala, akan meratalah wabak. Dan kita cuba lihat bagaimana Brunei Darussalam, bagaimana berjayanya Brunei itu, ya, apabila dapat dikawal perlakuan bebas seks. Bebas itu tidak berlaku, dalam erti kata skillnya tidaklah begitu besar, sangat minimal. Maka kita lihat bagaimana cumulative case di Brunei terkawal dan terpelihara misalnya, ya tak? Jadi kalau kita lihat statistik ini, fokusnya ialah kepada tempat yang kuat pelancongannya dan kuat, ya, kita kata perzinaannya. Jadi itu janji Allah, ya, itu disebut oleh Nabi di dalam hadis-hadis. Artinya manusia sepatutnya kembali semula kepada ahsani taqwim, kejadian yang molek, kejadian yang sempurna, kejadian yang indah. Ada batas, the do's and the don'ts. Ada benda yang boleh, ada benda yang tidak boleh, ya, dalam kehidupan ini. Kalau ada the do's and the don'ts, kalau ada yang boleh dan ada yang tidak boleh, maka dapatlah kita ahsani taqwim. Kalau semuanya boleh, membujur lalu, melintang patah, you are born to be free, you are born to be free, just do it. Kalau dah begitu falsafahnya, maka kita lihatlah, radadnahu asfala safilin, kami jatuhkan martabatnya serendah-rendah martabat. Baik. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana, ya, di sinilah kita lihat bagaimana Allah Taala sebut exceptionalsnya, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Supaya kekal ahsani taqwim itu, ya, sebaik-baik kejadian ini boleh kekal, ada dua syarat. Ya, pertama ialah alladzina amanu, dan yang kedua ialah yang kedua ialah wa amilus solihat. Tapi amanu harus dipaham bukan hanya 6 tu saja. Ya, yang dikatakan iman itu ialah al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada lebih daripada 70 cabangnya. 73, 74, ya, sampailah 79 cabang-cabang iman. Jadi a'laha qaulu la ilaha illallah. Penegasannya ialah yang paling tinggi dalam keimanan itu ialah la ilaha illallah, iaitu syahadah. Dan tunaikan hak-hak syahadah itu, ketundukan, kepatuhan, penyerahan kita hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain semutlaknya. Yang lain itu kepatuhan, ketundukan itu bersyarat, sedangkan kepatuhan, ketundukan kita kepada Allah itu mutlak, tidak ada syaratnya. La ilaha illallah ialah ketundukan, kepatuhan, penyerahan yang sebulatnya, yang semutlaknya kepada Allah sahaja, ya. Wa adnaha, yang paling rendah di antara cabang iman itu ialah imatatul adza anit tariq, membuang sesuatu yang boleh menyakitkan orang lain di perjalanan. Sampah ke, barangkali ada bangkai ke, barangkali ada kaca ke, itu sebahagian daripada iman, ya, itu sebahagian daripada iman. Sebab itulah
membuang sampah sara, membuang segala yang boleh mencederakan, seperti kaca ke, seperti maknanya kita kata ada bangkai ke, ada apa ke yang boleh mengganggu perjalanan, itu sebahagian daripada iman. An-nazafatu minal iman, kebersihan daripada iman. Al-haya'u minal iman, malu itu sebahagian daripada iman. Malu untuk melakukan maksiat dan mungkar, itu adalah sebahagian daripada iman. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu, ya, nampak perkara yang mungkar, ubah, itu sebahagian daripada iman. Wa dzalika adhaful iman, ya, itu adalah sebahagian daripada iman. Jadi iman ini banyak tuntutannya. Iman ini banyak tuntutannya. Manifestasi daripada iman itu melahirkan manusia yang wa'amilus salihat. Jadi kita dah sebut sebelum ini bahawa di antara iman dengan amal ini selalu disebut secara bergandingan. Dia adalah kembar yang tak dapat dipisahkan, ibarat dua sayap, ya, ibarat dua sayap tak boleh dipisahkan. Tidak ada burung yang berterbangan, sama ada dia nak naik, sama ada dia nak turun, dia mesti pakai dua-dua sayap. Kita ada pengalaman naik kapal terbang, ya, bagaimana nak landing, bagaimana nak take off, mesti berperanan kedua-dua sayapnya. Dia nak naik, dia nak turun. Kalau kita selalu duduk dekat sayap, ya, sayap kapal terbang kan, kita tengok bagaimana peranan sayap itu dua-dua sekali. Akan turun, dia akan merendah, akan naik, ya tak? Dia akan, jadi maknanya burung pun begitu. Maka iman dengan amal tu begitu, dia tak boleh satu sayap je. Mana ada burung yang kita nampak berterbangan dengan satu sayap? Daripada Melbourne dia nak berpindah ke Kuala Gula, tengok dia pun berterbangan lah dengan satu sayap gitu, ya. Itu maknanya kira nak hampir lah tu ke dalam su'ul khatimah, ya. Nak hampir ajal lah, ya. Tak mungkin, bahkan dia akan menggunakan dua-duanya. Jadi sebab itulah al-iman ialah ma waqara fi qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman itu sesuatu yang ada di dalam hati, terhunjam kuat kepercayaan di dalam hati, wa saddaqahu al-amal, dan dibuktikan dengan amalan-amalan, ya, dimanifestasikan dengan tindakan-tindakan. Jadi iman tidak boleh mandul, tersimpan hanya di hati, tapi mesti dibuktikan dengan amalan-amalan. Sebab itulah disebut illal ladzina amanu wa amilus solihat. Dan kita dah sebut bahawa iman itu banyak cabang-cabangnya, ada lebih daripada 70 cabangnya, ya. Maka mengubah kemungkaran, kemaksiatan pun sebahagian daripada iman. Sehingga kalau kita tidak ubah kemungkaran itu, kalau kita sekadar boleh respon dalam hati saja, tidak senang dengan kemungkaran, disebut wa dzalika adhaful iman. Demikian itu adalah selemah-lemah iman, selemah-lemah iman. Jadi iman itu maknanya kita kata dia adalah sesuatu yang dinamik, yang akan memberi kesan perubahan ke dalam pribadi, ya, seseorang. Jadi Tuhan gandingkan iman dengan amal, ya, kerana begitulah sebagai saudara kembar, ya, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Cuma kita dah sebut amal soleh ni sebelum ini ada dua, hablum minallah, hablum minan nas. Jangan disempitkan, ya, amal soleh itu kepada hablum minallah sahaja. Bahkan hablum minan nas itu juga ada kira bicaranya di hadapan Allah, ya, apabila sampai di padang mahsyar. Sebab itulah disebut bahawa athqalu ma yuzanu yaumal qiyamah al-akhlaq. Seberat-berat yang akan ditimbang, yang akan membantu seseorang di hari akhirat esok di padang mahsyar ialah al-akhlaq. Akhlak kita, ya, dengan manusia, akhlak kita dengan binatang peliharaan kita, akhlak kita dengan tumbuh-tumbuhan, ya, dengan akhlak kita dengan alam sekitar, itu sebahagian daripada amal soleh, sebahagian daripada amal soleh. Kemudian diteruskan dengan ayat, ya, fama yukadzibuka ba'du biddin. Yukadzibuka ni kita dah bincang dahulu, maknanya mendustakan berkali-kali, ya. Kalau sekadar berdusta, yakdzibun, ini bukan yakdzibun tapi yukadzibu, berdusta berkali-kali, mendustakan din. Din ada dua makna. Din dengan makna agama,
Din dengan makna pembalasan. Misalnya maliki yaumiddin, ya. Maliki yaumiddin yakni maliki yaumil jaza, iaitu hari pembalasan. Maka apa lagi kamu nak dustakan hari pembalasan? Apa lagi kamu nak dustakan agama yang benar ini? Kenapa kamu tolak agama yang benar ini? Kenapa pilih agama yang lain? Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dia yang telah mengutuskan rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Kenapa nak pilih agama yang lain dalam diri, dalam kehidupan, dalam sistem? Ya. Tapi din juga makna yang kedua iaitu ialah jaza fil akhirah. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa lagi yang menyebabkan kamu nak mendustakan pembalasan-pembalasan yang abadi, yang kekal? Kenapa kamu asyik dengan dunia yang sifatnya sementara, lupakan akhirat di sana dan masa yang akan datang? Faham yang mementingkan dunia semata-mata dan mengenepikan akhirat dipanggil faham di sini kinian. Faham di sini kinian. Ini Profesor Said Naqib Al-Attas terjemahkan faham sekularisme sebagai faham ke di sini kinian. Ya. Maknanya orang yang mementingkan hidup dunia, tak penting akhirat, dia punya fahaman dia ialah faham ke di sini kinian. Jangan cerita di sana, jangan cerita masa yang akan datang. Kita cerita di sini dan masa kini. Berapa boleh dapat, bila boleh dapat, di mana kita dapat. Halal haram jangan kira. Yang penting siapa cepat, by hook or by crook. Ini faham ke di sini kinian, ini faham sekularisme